Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada kesemua peserta yang telah hadir, sama ada pensyarah mahupun pelajar. Baik, tajuk panel saya pada hari ini ialah penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan juga jati diri Muslim. Baik, tiga perkara yang saya tekankan dalam panel saya adalah konsep sunnah Rasulullah SAW tentang mengenal pasti sunnah Rasulullah SAW agar kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita kelak insya-Allah. Yang kedua pula ialah mendalami akidah. Baik. Kenapa saya tekankan konsep akidah? Kerana akidah merupakan asas untuk binaan kekuatan keimanan yang teguh. Dan dengan mengalami akidah Islam, kita dapat menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhir sekali ialah mempraktikkan ibadah. Untuk mengetahui ibadah yang merupakan fardu ain, kita perlu mengetahui caranya agar cara yang betul berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menjadi sesat. Baiklah. Baik. So, kita akan sambungkan. Penghayatan akidah dan ibadat kepada Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan jati diri seorang Muslim. Dari kandungan saya ialah pengertian sunnah, pengenalan akidah, kemudian kepentingan akidah beserta dalil, pengenalan ibadah, kepentingan ibadah beserta hadis. Baik. Pengertian as-sunnah. Jadi apakah itu as-sunnah? As-sunnah ni sebenarnya berasal daripada segi bahasanya adalah jalan atau kehidupan, sama ada bersifat terpuji maupun sebaliknya, iaitu tercela. Adapun dari sudut silah beliau terbagi menjadi dua antara definisi ahli hadis dan juga ahli usul. Jadinya ada dua pendapat. Yang pertama, ahli hadis. Dia mengatakan sunnah adalah setiap yang disampaikan oleh Nabi SAW daripada perkataan, perbuatan, takrir, sifat khuluqiyah, sifat khalqiyah dan kehidupan baginda SAW, sama ada sebelum perusahaan baginda SAW menjadi Rasul ataupun belum, ataupun setelah berlakunya persoalan itu, yang ambil daripada Qawaid Al-Zahdi. Baik. Manakala ahli usul pula berpendapat bahawa sunnah adalah setiap yang diambil daripada Nabi SAW selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan takrir, iaitu persetujuan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun pada akhirnya ahli hadis dan ahli usul ni telah membuat persetujuan, mereka telah sepakat untuk mengatakan bahawa sunnah merupakan setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada pengenalan akidah. Baik. Apakah itu akidah? Okay. Akidah dari segi bahasa berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu akhoda, yang bermaksud mengikat atau mengadakan perjanjian. Manakala pada istilah, akidah bermaksud keyakinan hati yang kuat yang menjadi asas kepada keimanan. Akidah juga merujuk kepada rukun iman yang menjadi asas pegangan bagi setiap umat Islam. Seterusnya kita sambung dengan kewajipan menutup aurat. Muslimin dan muslimat perlu mematuhi kewajipan menutup aurat dalam kehidupan seharian. Kerana seperti yang kita tahu, menutup aurat merupakan suatu benda wajib, tidak kisah jantina. Kedua-duanya perlu membuat kerana ia merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa hikmah menutup aurat? Baik. Yang saya boleh katakan ialah dengan menutup aurat, seorang akan menjaga mata dan hati daripada bermaksiat. Maksudnya kat sini ialah apabila seorang itu menutup aurat, dia dapat mengelakkan jalan kepada kemaksiatan, iaitu melalui zina mata. Baik. Satu hadis telah diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Hadisnya berbunyi begini: Al-mar'atu auratun wa innaha idza kharajat istashrafaha syaitan. Maksudnya, wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar rumah, maka syaitan akan menghiasinya. Riwayat Ibn Hibban. Jadi kat sini kita tahu bahawa syaitan akan duduk di kawasan-kawasan di mana badan perempuan itu, dan akan menghiasinya supaya terlihat menggoda di mata jejaka. Seterusnya, perkara yang terkandung dalam akidah juga ialah beriman kepada malaikat. Baik, apakah itu definisi malaikat?
Malaikat itu dijadikan dari nur, iaitu cahaya. Malaikat juga bukan makhluk yang gaib yang tidak dapat diketahui keadaan mereka, bagaimana wujudan mereka, bagaimana rupa mereka, rupa asal mereka. Dan seperti yang semua umat Islam tahu, beriman pada malaikat juga merupakan antara salah satu rukun iman. Dan ini untuk menjadi seorang mukmin ialah menjadi kewajipan untuk dia mengetahui, mempercayai, iaitu beriman dengan malaikat. Qala Rasulullah al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, iman iaitu hendaknya engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan hendaknya engkau beriman kepada qada, iaitu takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang baik maupun buruk. Baik, sebenarnya ibadah pula. Baik. Definisi bahasanya istilah. Ibadah bermaksud merendahkan diri serta tunduk. Manakala dari segi istilah, ibadah bermaksud segala yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Antara konsep dalam ibadah ialah pengabdian, penghambaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkataan yang terkandung dalam bidang ibadah itu ialah menunaikan solat fardu di awal waktu. Baik, solat itu bermaksud dari segi bahasa ialah doa. Manakala dari segi istilah, solat merupakan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut rukun-rukun tertentu dan juga syarat-syarat tertentu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, apakah perkara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Islam? Nabi SAW bersabda, as-salatu liwaqtiha wa man taraka as-salata fala dina lahu was-salatu imaduddin. Yang bermaksud, solat pada waktunya. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka tiadalah agama baginya. Dan solat itu merupakan tiang agama. Dua Al-Baihaqi 2550 di dalam Al-Syu'ab. Okey. Penghayatan yang terdapat dari sini ialah solat yang ditunaikan pada waktu tertentu dan bertertib dapat melatih seorang Muslim untuk berdisiplin. Okey. Kerana kita tahu, solat kan kita ada macam kita ada waktu tempoh yang tertentu yang membolehkan kita menunaikan solat sehingga ke waktu tu. Macam contohnya subuh. Pada waktu subuh kita juga ada waktu syuruk, iaitu waktu syuruk di mana waktu berakhirnya tempoh masa untuk kita solat fardu subuh. Jadi kalau pengajaran yang kita dapat ialah kita perlu menjadi orang yang mematuhi masa yang lebih berdisiplin. Baik. Baik. Antara perkara terakhir dalam ibadah ni ialah memperbanyakkan salawat ke atas Rasulullah SAW. Baik. Salawat ni maksud salawat ke atas Nabi adalah satu wasilah jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kerana apa? Kerana dengan berselawat kepada Nabi SAW, seorang akan memperoleh ketenangan kerana menzahirkan rindu terhadap kasih Allah. Okay. Kalau contohnya kita menyukai seseorang itu, dan kita juga mestilah menyukai orang yang dia suka tu, betul tak? Dan begitulah hubungan kita dengan Allah SWT. Kita juga perlu mencintai kekasihnya, iaitu Rasulullah SAW, dan untuk mendapatkan ketakwaan, rasa penghambaan, keabdian diri kepada Allah. Baik, sabda Rasulullah SAW, awlan nas bi yaumil qiyamah asruhum alayya salam. Maksudnya, manusia yang paling utama di sisiku di hari akhirat kelak adalah yang paling banyak berselawat ke atasku. Yang kita dapat kat sini ialah bahawa kita perlulah memperbanyak selawat ke atas Nabi SAW agar dapat bersama-sama dengan baginda pada hari akhirat dan juga insya-Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi sewaktu di padang mahsyar kelak, insya-Allah. Jadi ini adalah sumber rujukan saja, dan sebenarnya adalah banyak motif dan persekutuan mentas makna antara sunnah tadi, iaitu fakultas syariah. Sekali daripada laman Sesawang, solat di awal waktu. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar paparan saya kerana sanggup meluangkan masa. Saya akhiri dengan ucapan billahi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.